punya bab. Topikal kita. Topik kita hari ini adalah berkenaan dengan kecerunan. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dahulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey semua, hari ni kita akan continue lesson kita tentang kelas semalam. Okey, cikgu akan recap balik. Pastikan kalau kamu tengok, dah lupalah kelas malam, jangan risau. Cikgu akan recap balik. Cikgu akan imbas kembali. Okey. Semalam kita belajar apa ni? Nak tanya sikit. Semalam kita belajar apa ni? Kecerunan. Tak dengar lah. Semalam kita belajar apa? Kecerunan garis. Okey, kita belajar tentang kecerunan garis lurus. Okey, jadi cikgu mula share skrin. Okey, jadi masing-masing cikgu harap masing-masing dalam keadaan sedia dah nak belajar. Okey, jadi kita pergi kepada recap kita. Kita pergi kepada imbas kembali. Kalau dalam cerita dia music sikit. Dang 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 dang. Okey. Jadi kita nak imbas kembali tentang kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus. Bila cikgu bercakap tentang kecerunan garis lurus, cikgu nak tanya semua orang, berapa kaedah nak cari garis lurus ni? Tiga. Pandai. Terkejut cikgu. Cikgu dengar macam ada cakap 5 tadi. Okey. Ada 3 kaedah. 1, 2, 3. Kaedah pertama cikgu ajar semalam. Salin tak apa nama kaedah dia? Pandai. Kaedah segitiga. Okey. Masing-masing boleh tengok kat depan. Kaedah segitiga. Cikgu recap balik. Kaedah segitiga yang pertama sekali apabila dia bukan dalam graf. Kaedah segitiga cikgu ulang, bukan dalam graf. Bukan dalam keadaan graf. Kita tak nampak graf. Jadi bila dia bukan dalam keadaan graf, dia luar daripada graf, kita pakai kaedah segitiga. Kita pakai kaedah segitiga. Jadi nak pakai kaedah segitiga ni, kamu kena bentukkan satu segitiga. Kamu kena bagi nampakkan satu segitiga. Sebagai contoh, dekat sini cikgu akan nampakkan, perlihatkan garisan warna biru. Itu kita punya segitiga. Lepas kita dah dapatkan kita punya segitiga, yang seterusnya kamu kena dapatkan jarak tegak dia. Jarak tegak cikgu bagi nama Y. Jarak tegak. Okey. Kemudian cikgu pergi pula kepada yang belah bawah. Yang belah bawah kamu kena dapatkan juga. Yang belah bawah dekat sini kita namakan dia X, iaitu jarak mengufuk. Okey, mengufuk. Okey, dalam kaedah segitiga kita ada formula. Bila cikgu cakap formula, apa formula kaedah segitiga? Siapa salin semalam? Apa formula dia? Tegak bagi mengufuk. Okey, pandai. Untuk kaedah segitiga, dia punya kecerunan, kita nak kira dia punya kecerunan, jarak tegak bahagi dengan jarak mengufuk. Maksudnya jarak tegak tu kamu kena tahu berapa, jarak mengufuk tu kamu kena tahu berapa. Barulah kamu dapat dia punya kecerunan. Kamu jangan pelik pula kalau cikgu tulis kecerunan tu M. M tu dikira sebagai simbolik untuk kecerunan. Okey, habis dekat situ. Kaedah segitiga selesai, cikgu recap. Okey, ingat. Kaedah segitiga dia ada satu kelemahan. Kelemahan dia adalah dia bukan dalam keadaan graf. Banyak soalan kecerunan garis lurus dalam graf. Tapi bila dia di luar graf, kamu boleh pakai kaedah segitiga. Bagus semua. Okey, jadi kita pergi pula kepada yang kedua. Salin balik, yang tengok cikgu salin balik semalam. Kaedah apa yang kedua?
Kaedah koordinat. Okey, pandai. Kaedah koordinat. Kaedah koordinat dia hanya boleh dipakai di dalam graf. Dia terbalik. Kaedah segitiga tak pakai dalam graf, tapi kaedah koordinat dipakai dalam graf. Sebab apa? Sebab bila kita pakai kaedah koordinat di dalam graf, kita akan dapat titik koordinat. Ini adalah titik koordinat kita. Kat sini cikgu bagi nama titik A dan dekat sini cikgu nama titik B. Jadi untuk kaedah koordinat, titik A, cikgu setkan dia jadi koordinat pertama. Koordinat tu sendiri datang daripada titik X, Y. X tu, jadi bila A tu koordinat pertama, dia akan jadi X1, Y1. Dan B ni koordinat kedua, dia akan jadi X2, Y2. Ini cara dia. Dan kaedah koordinat pun ada formula. Cikgu nak tanyalah, apa formula kaedah koordinat? Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okey, pandai. Kejap semua kawan-kawan nak masuk. Kejap Okey. Okey, jadi kita dah dapat kaedah koordinat, dia ada formula dia juga. Formula untuk kaedah koordinat adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ingat, semua kaedah dia ada formula dia. Kalau kamu terlupa formula dia, jam. Orang kata jeng selalu. Okey, jadi kejap cikgu tengah admit kawan-kawan yang baru masuk. Alamak, terdeny. Ya, semua okey. Dia jadi stuck tadi. Okey. Jadi kita akan pergi kepada kaedah koordinat. Okey, kaedah koordinat hanya dipakai di dalam graf. Hanya boleh dipakai di dalam graf. Boleh dipakai dalam graf sahaja. Okey. Bagus. Itu adalah kaedah koordinat. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Selepas cikgu dah ajar kaedah segitiga, cikgu dah ajar kaedah koordinat. Okey, yang ketiga. Apa nama yang ketiga? Kaedah apa yang ketiga? Pintasan. Okey, pandai. Kaedah pintasan. Kaedah pintasan pun dipakai dalam graf. Cikgu terus tulis dalam graf. Dan kaedah pintasan, dia hanya boleh dilakukan apabila kita punya garis lurus, kita nampak dia pintas dekat koordinat paksi Y dan paksi X. Maksudnya, dekat sini kamu akan dapat, kamu kena ambil titik ni, dua titik ni. Ini apa ni? Ini dikira sebagai pintasan Y. Yang ini dikira sebagai pintasan X. Dan kita punya kaedah pintasan pun ada formula untuk kecerunan dia. M sama dengan apa? Okey. Apa kecerunan dia? Untuk kaedah pintasan, M sama dengan apa? Negatif pintasan Y. Bagus. Negatif pintasan Y. Negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Maksudnya inilah yang kamu kena ada. Ini je dalam bab ni. Cikgu, kenapa saya dah belajar tapi tak boleh nak buat? Kita akan buat latihan lepas ni. Ni latihan yang kita akan buat. Ni latihan yang kita akan buat. Cikgu akan mulakan dengan homework. Tak adalah homework sangat pun. Okey, yang homework ni ada je dekat dalam buku ni. Ada je dekat dalam buku ni. Dekat belah bawah ni. Ni. Sama je. Okey, jadi sebab apa? Sebab cikgu nak ajar kamu hari ni. Bila kita nampak situasi tu, kamu dah setkan dah nak pakai kaedah apa. Okey. Jadi kita akan pergi kepada satu-satu. Okey, untuk yang tak salin lagi, untuk yang tak faham sangat kelas malam. Okey, ambil gambar. Kita akan selesaikan sama-sama. Okey, setakat sini jelas ke tiga kaedah ni, boleh faham? Boleh. Okey, bagus.
Okey, Boleh. mantap. Okey. Ya. Okey, jadi kita akan pergi kepada kecerunan garis lurus. Okey, kita nak cari kecerunan dah sekarang. Kita dah tutup dah kaedah-kaedah ni. Kita dah tutup dah. Teng, kita dah tutup dah. Sekarang kita fokus kepada kaedah kecerunan garis lurus dan nak aplikasikan dia punya kaedah ni. Okey, jadi masing-masing kita proceed kepada kita punya worksheet. Okey, kita proceed kepada kita punya worksheet dekat sini. Kita proceed kepada kita punya worksheet. Soalan yang pertama. Okey, kalau kamu perasanlah, soalan-soalan yang cikgu bagi ni, memang soalan tingkatan 2. Tapi kamu perasan tak satu peperiksaan dekat kertas ni? Perasan tak? Ada nampak tak nama peperiksaan tu? SPM. Ya. SPM Semua 2016. yang kamu belajar pada hari ni, dia masuk SPM. Ni masuk SPM 2016. Ni masuk SPM 2009. Ni SPM J 2010. Ni SPM 2018. J ni ulangan Okey, SPM 2013. Ni masa cikgu ambil SPM. Ni SPM cikgu. Ni soalan masa cikgu SPM. Cikgu SPM 2013. Maksudnya yang kamu belajar pada hari ni dan semalam masuk SPM. Cikgu, kenapa sampai masuk SPM? Kenapa sampai masuk SPM? Dia, kamu kena faham, matematik ni berkait. Daripada kita belajar dekat bab form 2, kamu akan jumpa balik dekat form 3. Form 3, kamu akan jumpa balik dekat form 4. Yang bab ni, kecerunan ni, kamu jumpa balik dekat form 4. Jadi jangan pelik lah kalau masuk SPM. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan-soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, dah ready ke? Kita nak buat sama-sama ni. Dah ready ke? Okey. Jadi Ready. masing-masing boleh tengok. Kita ada 3 kaedah. Cikgu nak ajar bila nak pakai kaedah. Kaedah yang pertama adalah segitiga. Segitiga. Okey. Yang kedua kita panggil kaedah kaedah koordinat. Koordinat. Yang ketiga kita panggil kaedah pintasan. Okey. Cikgu nak tanyalah kamu semua. Cikgu nak tanyalah kamu semua. Macam mana cikgu nak pakai kaedah apa nak selesaikan soalan ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Koordinat. Koordinat. Okey. Dekat sini mungkin ada yang confused nak pakai kaedah koordinat ataupun pintasan. Cikgu ajar. Okey, kalau kita nak pakai kaedah pintasan, kita proceed dahulu kepada pintasan. Okey, ya cikgu, kita pakai kaedah pintasan sebab apa? Sebab kita nampak garisan tu potong dekat paksi X dengan paksi Y. Tapi kamu kena faham sesuatu. Bila kaedah pintasan, kamu kena ada nilai apa? Tengok kat nilai yang cikgu merahkan. Kamu kena ada nilai pintasan X dan kamu kena ada nilai pintasan Y. Jadi dekat sini, kita hanya ada nilai pintasan Y. Pintasan X dia tak bagi. Secara automatik dekat sini, walaupun dia kelirukan kamu suruh pakai kaedah pintasan, kamu jangan pakai kaedah pintasan. Sebab apa? Sebab ada formula, ada maklumat yang dia tak bagi, iaitu dia tak bagi tentang pintasan X. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kita proceed pula kepada kaedah koordinat. Okey, cikgu patah balik kaedah koordinat. Okey, kita tengok kaedah koordinat ni. Okey, dekat kaedah koordinat, kita kena ada koordinat pertama dan koordinat kedua. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu, dekat sini ada satu je koordinat, iaitu koordinat titik T. Koordinat titik T kita ada 4,5 sahaja. Macam mana kita nak cari lagi satu koordinat? Okey, kamu kena faham koordinat kadang-kadang bukan semua dia tunjuk. Kadang-kadang kita yang kena cari. Sebagai contoh, dia dah bagi 3 dekat sini. 3 ni adalah untuk Y. Jadi titik ni dia ada koordinat. Titik ni bila koordinat dia jatuh tepat pada kosong ataupun pusat ataupun center. Kamu kan belajar in English kan? Center. Jadi bila dia jatuh pada pusat,
X dia adalah kosong. Y dia berapa cikgu? Inilah Y dia, iaitu 0,3. Jadi dekat sini cikgu namakan dia. Cikgu namakan dia koordinat A, iaitu 0,3. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini kita nak pakai kaedah koordinat, kita kena ingat formula. Formula kaedah segitiga lain, formula kaedah koordinat lain, formula kaedah pintasan lain. Jadi dekat sini formula untuk kaedah koordinat kita cek balik. Formula kaedah koordinat adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi bila kita dah faham dekat situ, kita salin M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Decide. Kamu sendiri yang tentukan mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua. Contoh T ni jadi koordinat pertama, A ni jadi koordinat kedua. Jadi bila T dah jadi koordinat pertama, cikgu pakai X1, Y1. Bila A tu jadi koordinat kedua, kita pakai X2, Y2. Okey, masukkan nilai tanpa cuai. Yang ini cikgu tak boleh ajar. Yang ini cikgu boleh nasihat je. Sebab apa? Walaupun kamu dah kaedah dah betul. Koordinat kamu dah keluarkan dengan betul. Tapi ada satu masalah. Kamu tak masukkan nilai dengan betul. Jadi bila tak masukkan nilai dengan betul, walaupun simbol dikira sebagai salah. Okey. Jadi kita tengok. Dekat sini, Y2. Mana Y2? Y2 kita 3. Kita ambil 3. Tolak Y1. Y1 kita 4. 3 tolak 4. X2. Kita pergi pula kepada X2. Okey, ini X2. X1. X2 kita kosong. Tolak X1. X1 kita... silap. Cikgu terambil sendiri. Cikgu sendiri yang silap. Kejap semua. Cikgu pelik kenapa cikgu tak boleh nak approve ni. Ada waiting kat lobby. Okey, kejap cikgu tengah approve sorang-sorang. Okey, kejap. Okey, cikgu sambung Okey, jadi dekat sini kita masukkan kita punya koordinat. Cikgu mula daripada awal. Y2 kita 3 tolak Y1 kita 5, 3 tolak 5 per X2 kita kosong tolak X1 kita 4. Jadi inilah yang kita dapat. Selesaikan 1, 3 tolak 5 kita dapat negatif 2. 0 tolak 4 kita dapat negatif 4. Negatif jumpa negatif dia jadi apa semua? Positif. Positif. 2/4 kita kecilkan. 2 bahagi 2 dapat berapa? Nak dengar suara sikit? 1. 1. Cikgu mute. Okey. Jadi dekat sini kita dah jumpa dah. Kecerunan daripada S ke T, walaupun kita ambil koordinat dekat sini dan sini, kita dapat dia punya kecerunan. Iaitu 1/2. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Bagus. Mantap. Okey. Siapa yang tak salin lagi? Jelas. Sila salin. Okey. Soalan ni boleh faham tak? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Boleh. Okey, bagus. Hadi, soalannya okey Hadi? Tak ada. Tak ada okey. Okey. Habis Okey. dekat sini. Okey, mantap. Okey. Senang je. Mula-mula kita tentukan kaedah. Kaedah tu semua kena ingat. Okey, cikgu pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Kita fokus kepada soalan nombor 4. Kita jawab soalan SPM tau. Ni semua soalan SPM. Kamu tengok, oi, baru masuk kelas dah terus jawab soalan SPM. Okey. Tadi kita dapat 1/2
Tadi kan kita dapat 1/2. Cikgu ajar sekejap. Okey, nombor 4. Untuk pakai kita punya soalan-soalan yang worksheet cikgu bagi ni, tadi kan kita dapat 1/2, kamu boleh check balik jawapan. Ni hujung ni jawapan 1/2. Okey, jadi habis dekat situ, cikgu pergi kepada soalan nombor 4. Cikgu pergi kepada soalan nombor 4. Okey, cikgu pergi mula jawab soalan nombor 4 boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cikgu akan mula. Sekejap, ada parent ni. Tak dapat masuk. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 4. PQ. Ini P, ini P, ini Q. Macam mana nak dapat PQ? Okey, tengok ni. PQ. Lepas tu dia bagi apa? Dia bagi PR. Okey, kita dah dapat PR. Dan dilukis di atas Satah Cartesian. Q terletak di paksi Y. Diberi kecerunan. Tengok sekarang dia pakai ni. OQ sama dengan OR. Okey. Jadi, cikgu ajar kamu. Ada yang tak dapat? Soalan ni dia main trik. Nak main dengan trik, pertama sekali, kita kena ingat 3 kaedah ni. Cikgu, susah kalau nak ulang kaedah ni. Ini, 3 ni kaedah dia. Okey. Jadi, dekat sini, rajah menunjukkan 2 garis lurus. PQ. Cikgu besarkan lagi sekali PQ tu Cikgu nak bagi kamu nampak. Garis lurus PQ. Mana PQ? Ini PQ kita. Nampak tak PQ tu? Okey. Nampak tak PQ? Nampak. Okey, bagus. Sekarang kita pergi pula garis lurus PR. Dia bagi tahu PR. PR ni yang warna biru ni. P pergi kepada R. Okey. Okey, itu dia bagi garis lurus dia. Okey, sekarang masing-masing boleh tengok. PQ ni kita tak ada nilai. Macam mana? Tengok ni. Okey, dekat P, kita tak ada nilai. Dekat P kita ada negatif 9 dengan 4. X1, Y1. Dekat Q tak ada nilai. Koordinat dia kita tak tahu X dia kosong. Sebab dia jatuh dekat sini. Kita tahu dah X dia kosong. Kemudian, untuk Y kita tak tahu. Bila kita tak tahu Y, kita tak boleh nak pakai kaedah pentasan, tak boleh. Orang kata kaedah koordinat pun tak boleh. Jadi kamu kena decide apa yang kita nak kena buat. Okey, tengok clue dia. Okey, kita tengok dekat sini, ni clue dia. Diberi OQ sama dengan OR. Okey, cikgu keluarkan. O pergi kepada Q sama dengan O pergi kepada R. Apa tu cikgu? Peninglah. Okey, tengok O tu dekat sini. Cikgu ajar kamu. O adalah jarak. Bila kamu nampak sesuatu yang tunjuk dalam keadaan macam ni, ini maksudnya jarak. Okey, tengok Cikgu keluarkan lagi satu. OQ sama dengan OR. Mana OQ? Okey, tengok kepada yang warna biru. Ini O, ini Q. Kemudian dia pergi kepada apa? Sama dengan 2 OR. Okey, O pergi kepada R. Okey. Jadi masing-masing dah ada idea ke? Dah ada idea dah macam mana nak buat? Ada dah? Tak ada lagi? Ada. Ada sikit. Okey, cikgu tunjukkan. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Untuk kaedah ini, dekat sini dia bagi OQ, iaitu jarak O pergi kepada Q. Mana O? Mana Q? Ini jarak OQ. Kemudian jarak OQ ni panjang dia adalah 2 kali jarak OR. Okey, mana O, mana R? Ini yang warna hijau cikgu dah tunjuk dekat situ. Okey, sampai situ jelas ke semua? Sampai situ jelas kat situ? Boleh faham? Yes. Okey. Sekarang jarak O pergi kepada R. Jarak O pergi kepada Q. O ke Q kita tak ada.
tapi O ke R kita ada. Macam mana cikgu tahu dia ada? Okey, kamu kena faham daripada titik koordinat center kosong nak pergi kepada titik R. Dia bergerak secara X. X ni kosong. Lepas tu dia nak pergi ke sini, dia lalu sampai -3. Dia langkah berapa kotak agak-agak? Kosong, langkah 1, -1, langkah 1 lagi -2, langkah 1 lagi -3. Dia langkah berapa kotak? Ya, dia langkah 3 kotak. Jadi bila dia langkah 3 kotak, jarak OR adalah 3. Kita dah tahu jarak O pergi kepada R adalah 3. Kemudian kita nak faham pula OQ. Macam mana nak tengok OQ berapa? Kita tengok dekat sini. OQ sama dengan jarak dia 2 kali OR. Jadi kita agak-agak OQ nak berapa jarak dia? Siapa boleh bagi tahu? 6. Iya, pandai. Jadi dekat sini jarak O pergi kepada Q 2 kali OR kita dapat 6. Jadi kita dah ada jarak. Bila kita dah ada jarak, secara automatik kita ada koordinat untuk Y. Jadi dekat sini bila kita dah automatik kita nampak dia 6, maksudnya yang Y yang kita nak cari tadi dia adalah 6. Jadi kita gantikan 0,6. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Ini trik. Cikgu boleh ajar kaedah. Kaedah macam ni semalam. Semalam kelas senang. Tapi sampai bila kita nak keep selesa dengan asas? Ini bukan asas. Inilah penyelesaian soalan yang menggunakan asas. Kat sini cikgu terang. Kat sini cikgu nampak kan. Dalam exam nanti bukan semua nilai yang dia bagi. Bukan semua nilai yang dia bagi koordinat macam tadi. Koordinat. Lepas tu dia tak bagi semuanya. Kita yang kena cari menggunakan apa yang ada dalam diri kita. Macam tu juga dengan hidup. Bukan semua benda diberi. Tapi bila tak diberi, tapi ada hint. Kat situ kena cari juga. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada O06 dan -94. Rasa-rasa kita boleh pakai kaedah apa? Siapa boleh bagi tahu? Kaedah koordinat. Ya, kita pakai kaedah koordinat. Jadi dekat sini kaedah koordinat M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Masukkan Y2. Y2 kita 6. Tolak Y1. Y1 kita 4. 6 tolak 4. X2. X2 kita 0. 0 tolak X1. Okey, dekat sini selalu ramai orang confuse. Bila kita cakap X1 -9, jangan sesekali letak 9. Cikgu, macam mana nak kurangkan kecuaian kalau ada negatif? Letak kurungan. Contoh, X1 kita -9, letak kurungan -9. Okey, jadi sekarang cikgu nak teruskan 6 tolak dengan 4, kita dapat 2. 0 tolak 9, tolak darab tolak dapat positif, kita dapat 2/9. Jadi kita cek jawapan kita, dapat 2/9. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi cikgu nak semua orang salin. Cikgu nak semua orang salin. Salin step by step. Cikgu keluarkan satu-satu. Ini step pertama. Step pertama cikgu tunjuk yang cikgu tak ada nilai Y. Step kedua cikgu tunjuk macam mana cikgu dapat nilai Y. Step ketiga cikgu tunjuk macam mana cikgu cari dia punya kecerunan. Cikgu follow step. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Cikgu, Ya, ada soalan. Tak Nak tanya apa tu? mana boleh dapat 6? Macam mana boleh dapat 6? Okey, cikgu jawab Cikgu jawab balik sekali Okey, macam mana boleh dapat 6? Kita baca dekat statement dekat belah bawah ni. Untuk yang tak nampak macam dapat 6, cikgu terangkan Okey, dekat sini kita ada satu maklumat. OQ sama dengan 2 kali OR. Okey, dalam matematik kalau dia ada satu huruf je, kita cakap dia titik. Kita cakap dia titik. Kalau dalam matematik dia ada 2 huruf, maksudnya dia adalah garisan.
Dan kalau matematik dia ada tunjuk macam ni, ini adalah sudut. Itu adalah maklumat lah, maklumat. Sekarang ni dia cakap dua huruf. Dua huruf ni, bila dua huruf ni dia adalah garisan. Cikgu macam nak faham dia adalah garisan? Okey, senang je. Huruf pertama tempat dia mula dan huruf kedua tempat dia habis. Okey, kita tengok dekat sini. Cikgu akan padam balik dekat sini. Cikgu akan padam balik dekat sini. Okey, OQ. Dia mula dekat O, dia habis dekat Q. Okey, mana OQ? Ini O kita, ini O kita O habis dekat Q. Jadi O habis dekat Q adalah jarak yang warna biru. Habis dekat situ. Sampai situ jelas ke? Jelas tak? Jelas. Bagus. Kemudian OQ sama dengan 2 kali OR. Mana OR? O, dia mula dekat O, dia habis dekat R. R ni titik ni. Jadi OR adalah garisan yang warna hijau. Jadi dekat sini kita akan cek dapat tak dapat. Okey, jadi kita nak cari jarak OQ. Kita tak ada hint. Cumanya dekat O pergi kepada R, kita ada hint dekat situ. Mana? Dekat sini X dia sama dengan kosong. Cikgu tunjuk X dia sama dengan kosong. Ini dekat O ni adalah X dia sama dengan kosong. Dan dekat R. R ni dekat sini. X dia sama dengan -3. Jadi cikgu tunjuk kita punya graf. Bila dia dalam keadaan paksi mengufuk. Okey, dia macam ni sekarang. Okey, ini adalah kosong. Ini adalah kosong. Ke belakang -1, ke belakang -2, ke belakang -3. Kenapa cikgu buat sampai -3? Sebab R berhenti dekat -3. Jadi dekat situ kita tahu jarak O pergi kepada R. 1, 2, 3. 3 kotak. Jadi kita boleh letak untuk OR 2 ada darab 3 kotak. OQ selesaikan 2 darab 3 kita dapat 6. Jadi dekat situ cikgu akan dapat jarak OQ adalah 6. Okey, cikgu dapat 6 kan? Cikgu naik ke atas. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Bila kita naik ke atas, cikgu tunjuk Bila kita naik ke atas, kita pakai paksi tegak. Paksi tegak kita sekarang, O kita adalah dekat belah bawah. Q kita dekat atas. Jarak dia 6. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Sebab itulah dekat sini bila dia tegak kita pakai Y. Sebab itulah cikgu dapat dekat sini Y sama dengan 6. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Itu cara cikgu dapat dia sama dengan 6. Jadi kita cuba lagi jawab soalan yang seterusnya. Boleh cikgu cuba jawab soalan yang seterusnya? Boleh. Okey. Boleh. Salin. Siapa Boleh, nak salin tadi? Salin. Okey. Habis dekat sini. Habis dekat sini. Cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Yang tanya tadi menjawab ke soalannya? Macam ya. Kenapa bukan dua kena darab -3? 2 kena darab -3. Oh, dia macam ni. Bila kita bercakap tentang jarak, kita kena faham jarak ni, okey ni kosong, ni -3. Apa formula nak cari jarak? Bagus. Ada orang tanya cikgu, formula nak cari jarak, nombor besar tolak nombor kecil. Nombor besar, kosong dengan -3, mana lagi besar? Cuba jawab. Kosong dengan -3 berapa? Okey, kosong. Jadi kita letak kosong. Tolak kecil. Kecil kita -3. -3. Negatif darab negatif kita dapat +3. Ini formula cara cari jarak besar tolak kecil. Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey. Semoga menjawab kepada yang tanya. Kalau ada soalan tanya je. Kalau ada soalan tanya je. Jangan tanya luar kotak. Cikgu, kenapa oksigen O2? Kenapa hidrogen? Tu dah sains. Sekarang ni kita matematik. Okey, habis dekat sini. Ada soalan tanya je tau. Bagus. Good. Okey, habis dekat sini kita pergi kepada soalan nombor 5. Kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, cikgu nak tanya kamu semua. Dekat sini, kita ada
3 kaedah. Dekat cara nak buat koordinat ni, kita ada 3 kaedah. Kalau dekat soalan nombor 5 ni, kita pakai kaedah nombor berapa agak-agak? Kaedah segitiga ke, kaedah koordinat ke, kaedah pintasan? Pintasan. Pandai. Kita pakai kaedah pintasan. Kenapa kita pakai kaedah pintasan? Boleh bagi tahu cikgu tak kenapa kita pakai kaedah pintasan? Sebab dia tunjuk X dengan Sebab Y je. pintasan Y dan Okey. pintasan X. Bagus, pandai. Kalau kamu cakap dia tunjuk X dengan Y, salah tau. Sebab apa? Sebab X dengan Y dekat sini pun X. Dekat sini pun Y. Tapi ayat yang betulnya adalah dia tunjuk nilai pintasan X dengan nilai pintasan Y. Jadi, apa formula untuk kaedah pintasan? Cikgu nak ulang lagi. Apa formula dia? M sama dengan? Negatif Y per X. Pintasan Y bahagi pintasan X. Bagus. Negatif Y. Negatif pintasan. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Negatif kena ada. Negatif wajib ada. Ada orang tak boleh nak kaitkan. Cikgu, saya nak pakai kaedah koordinat juga. Cikgu boleh tunjuk? Sabar. Cikgu akan dapatkan nilai dia. Okey, sekarang kita pergi kepada kaedah pintasan yang pertama. Okey, kecerunan dia dalam keadaan negatif. Kalau kecerunan negatif, menaik ke menurun? Menurut. Menurun. Automatik A ni salah. Tak payah kira dah. Sebab apa? Sebab kita nampak dia menaik. Automatik D ni. Okey. Automatik D tu pula. Automatik C ni dah salah dah. Sebab dia menaik. Yang kita nak kena kira sekarang B dengan D. Sebab apa cikgu? Sebab dia ada negatif. Kalau negatif, garis lurus tu menurun. Okey, habis dekat situ. M sama dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y dia 3. Per dengan pintasan X dia 2. Okey, kalau dekat sini kita dah dapat B dia M sama dengan negatif 3/2. Jadi dekat sini jawapan dia B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Ada orang tanya cikgu, kalau kita pakai, ada orang tanya cikgu dekat WhatsApp ni, ada orang tanya cikgu, berkait tak kecerunan kalau kita pakai kaedah pintasan dengan kaedah koordinat? Boleh. Cikgu tunjuk dekat semua orang Okey, siapa sila salin, salin. Okey, soalan ni kamu kena faham kalau kamu suka pakai kaedah koordinat juga. Nak pakai juga kaedah koordinat. Padahal boleh pakai kaedah pintasan. Tak apa. Okey, tapi sebelum tu cikgu terang dulu. Untuk kaedah pintasan. Kaedah pintasan. Kaedah pintasan. Formula untuk kaedah pintasan kita dah jawab tadi. Kecerunan sama dengan negatif pintasan Y. Per dengan pintasan X. Okey, sekarang M sama dengan nilai yang potong pada paksi Y 3. Kita letak 3. Per nilai yang potong pada paksi X 2. Dekat sini kecerunan dia negatif 3/2. Ini cikgu guna kaedah pintasan. Ni cikgu guna kaedah pintasan. Okey. Cikgu guna pula kaedah lain. Iaitu cikgu guna kaedah koordinat. Kaedah koordinat. Kaedah koordinat, kita kena dapatkan koordinat dekat yang warna merah tu. Dan kita kena dapatkan koordinat dekat warna hijau tu. Okey, kamu kan power kan? Apa koordinat dekat yang warna merah? Bagi tahu cikgu. X dia apa? 3 ke kosong? Kosong dengan tiga. Kosong. Kosong dengan kosong? Kosong Kosong dengan Okey, tiga. kosong dengan 3. Okey, apa koordinat dekat yang warna hijau tu? 2 kosong. 2 dengan Kosong. kosong. Okey, bagus. Kaedah koordinat M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita set mana X1. Okey, dekat sini cikgu buat ini X1, ini Y1. Dan warna hijau cikgu buat X2, Y2. Okey, tengok Okey, M sama dengan Y2 kita kosong. Kita letak kosong. Tolak Y1 kita 3. Okey, kita letak kosong tolak 3. Lepas tu X2. X2 kita 2. Tolak
X1 kita kosong. Selesaikan yang atas, kosong tolak 3 dapat negatif 3. 2 tolak kosong dapat 2. Jadi nilai kita punya kecerunan sama sahaja kalau kita pakai kaedah pintasan dan kalau kita pakai kaedah koordinat. Cumanya kamu kena faham, kaedah koordinat tak boleh dipakai kalau dia kaedah pintasan tak boleh dipakai kalau dia tak pintas. Kita tak ada nilai pintasan X ataupun kita tak ada nilai dekat pintasan Y. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Nak pakai kaedah segitiga? Boleh, tak ada masalah. Cikgu tunjukkan kaedah segitiga. Kaedah segitiga. Kaedah segitiga dekat sini disebabkan kita boleh nampak nilai jarak dia. Nilai jarak, kamu kena faham. Nilai jarak, kalau kita nak dapatkan sesuatu jarak, besar tolak kecil. Sebagai contoh, dekat sini kita nak dapatkan jarak Y. Nak dapatkan jarak Y, Y dekat sini kosong. Y dekat sini 3. 3 tolak kosong, kita dapat jarak tegak dia 3. Kemudian, kita pergi pula kepada nak cari dia punya jarak X. Jarak X, 2. Kosong kat sini kosong, sini 2. Besar tolak kecil. 2 tolak kosong, kita dapat 2. Jadi, untuk cari kita punya kecerunan garis lurus, M sama dengan jarak tegak bahagi jarak mengufuk. Iaitu, Y kita 3 dan X kita 2. Cuma, dekat kaedah segitiga, cikgu dah terangkan semalam, kita sendiri yang kena decide. Kalau kita nampak dia menurun, kita letak negatif. Kalau kita nampak dia menaik, kita letak positif. Jadi apa yang cikgu sampaikan ni? Yang cuba cikgu sampaikan adalah ikutlah kamu nak pakai kaedah yang mana pun. Cuma ikut yang paling sesuai. Bila kita pilih yang paling sesuai, dekat situ kita dapat paling mudah. Contoh, kalau dekat situasi dekat atas ni kan. Kalau cikgu pergi pakai kaedah koordinat, dah cikgu kena keluar koordinat dekat warna merah. Dah cikgu kena keluar koordinat dekat warna hijau. Kalau kamu salah letak koordinat, jawapan salah. Okey, kaedah segitiga. Kenapa cikgu tak pakai kaedah segitiga? Kod tadi cikgu pergi biar 3/2 je. Cikgu tak letak negatif. Dah, salah. Jadi dekat sini, paling senang adalah kaedah pintasan. Ikutlah. Kamu pakai 3 kaedah, kamu akan dapat nilai yang sama. Jelas tak jelas semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Benda senang je. Cumanya, dia ada trik. Soalan dia akan bagi trik. Soalan tak akan bagi straight. Soalan suka kona sikit. Tapi bila basic kita strong, kona lah ikut mana pun, kita boleh jawab. Okey. Habis dekat sini. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, bagus. Tengok, baru jawab berapa soalan dah pukul 1.20. Okey. Jadi, kita pergi kepada soalan nombor 2. Lepas ni cikgu nak kamu pula cuba jawab. Sebab apa? Sebab nanti dalam periksa yang dekat kertas hanya kamu dengan pensel kamu. Cikgu tak ada dekat situ. Jadi kita kena cuba jawab juga. Kita kena cuba jawab juga. Tapi cikgu akan terang lah. Cikgu akan terang. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, mantap. Okey, bagus. Cari kecerunan P ke T. P ke T ni dia menurun. Bila dia menurun, kita dah setkan kecerunan mesti dalam keadaan negatif. Okey, habis dekat situ. Baca soalan elok-elok. Rajah menunjukkan suatu garis lurus PT. Ini garis lurus P ke T pada suatu satah kertas. Diberi bahawa O ke P 12 unit. Cikgu keluarkan tau. Cikgu nak bagi kamu nampak lagi faham. Cikgu nak bagi besar sikit gambar ni. Cikgu nak bagi kamu nampak besar sikit. Bukan kamu besar, gambar ni besar. Okey, jadi dekat sini. Barulah ngamsoi. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada O ke P. O ke P tu 12 unit.
Maksudnya O ke P dekat yang barisan warna biru dekat belah bawah ni. Ini adalah O pergi kepada P. Jadi bila cikgu cakap 12 unit, maksudnya kita dapat apa kat situ? Ini kosong. Jarak dia jatuh pada 12 unit. Maksudnya koordinat untuk X dia adalah 12. Dan Y dia kosong. Kita terus dapat dia punya koordinat. Habis dekat situ. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Baik. Sekarang kita pergi pula kepada O ke P. Kita nak dapatkan dia punya pintasan. Tapi masalahnya kita tak tahu berapa nilai yang warna hijau ni. Kita tak tahu berapa nilai yang warna hijau ni. Jadi apa yang kamu boleh buat? Kamu kena tengok soalan ada bagi hint tentang jarak. 4 OT sama dengan 3 OP. Okey. 4 OT. O pergi kepada T yang warna hijau tu. Cikgu bagi menampak sikit. Bagi warna-warna hijau. 3 O pergi kepada P yang warna biru tu. Ni warna biru ni. Ni warna hijau. Okey, sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari jarak O pergi kepada T. Jadi tengok macam mana cikgu buat. 4 OT jarak sama dengan 3 O ke P. Kan dia dah bagi 12. Gantikan sahaja dengan 12. Selesaikan kaedah algebra. 3 darab dengan 12. Kita tekan kalkulator. 3 darab 12 kita dapat 36. 4 OT. 4 darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Negatif. Bahagi. Okey. Jadi dekat sini kita akan dapat 36 bahagi 4. Jadi bila 36 bahagi dengan 4, kita dapat 9. Pandai. Maksudnya jarak O ke T bukan tanda seru dah sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita dah dapat 9. Jadi bila jarak dia 9, kita dah dapat titik koordinat dia. Ini bila dia tegak, kita akan cakap dia punya Y yang berubah. Y dekat sini kosong. Naik sampai dekat T, kita dapat 9. 09. Habis dekat situ. Jadi dekat sini guna sahaja kaedah pintasan. Guna sahaja kaedah pintasan. Kaedah pintasan formula dia M sama dengan negatif kecerunan. Silap. Negatif pintasan Y. Negatif pintasan Y dia dekat sini berapa? Tolong cikgu. Pintasan Y dia berapa kat sini? 12. 9. Okey, 9. Dah tahu dia pintasan Y ke X, kamu tengok dekat Y. Bila dia cakap Y, okey, maksudnya dekat sini pintasan Y dia 9. Per dengan dekat sini kita dapat untuk pintasan X. Pintasan X kita 12. Jadi kita dapat 9 per 12 boleh dikecilkan pakai sifar 3. Bila kita pakai sifar 3, kita dapat negatif 3 per 4. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Kita cek jawapan. Betul ke ni jawapan? Negatif 3 per 4. Okey, kita buka balik kertas kita. Ingat, siapa nak study boleh study. Kalau sepanjang kamu buat, ada soalan nak tanya, boleh bagi tahu cikgu. Ini jawapan ada disertakan dekat belah bawah ni. Negatif 3 per 4. Kita cek tadi. Oh, dapat negatif 3 per 4. Jadi jawapan yang sama. Bila kita dah dapat jawapan sama, betul lah. Jadi kamu form 2 menyelesaikan soalan SPM 2016. Nanti kamu cakap kat mak ayah kamu, tadi adik masuk kelas, adik boleh buat soalan SPM. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini soalan ni jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Boleh. Okey. Salin. Salin, kita cuba nak jawab soalan yang seterusnya lepas ni. Cikgu bagi masa untuk salin 1 minit. Cikgu, Ya? kenapa ada negatif 3?
Kenapa ada negatif 3? Yang mana negatif 3? Yang ni ke? Negatif ni ke? Oh. Negatif ni, kalau kita pergi kepada kaedah pintasan, cikgu buka balik kaedah pintasan punya formula. Okey, kita tengok kaedah pintasan, formula dia sendiri ada negatif dekat situ. Jadi bila formula dia sendiri ada negatif dekat situ, kita sendiri memang kena masukkan dia punya negatif dekat sini. Negatif ni bukan milik pintasan Y, bukan milik pintasan X, tapi milik formula. Menjawab ke? Siapa yang tanya? Okey, bagus. Okey, ada soalan boleh tanya lagi Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okey. Hadi ada soalan tak Hadi? Adilan. Ada. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang dah sejam dah. Kita dah jawab berapa soalan dah? Dah jawab dah tadi. Okey, tapi tak apa. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan A, L ke H ni? Okey, jadi ini soalan ni cikgu dah jawab dah. Kenapa cikgu dah jawab dah? Ini soalan SPM cikgu. SPM 2013. Matematik kertas 2. Okey. Cikgu SPM 2013. Okey. Jadi cuba masing-masing cuba jawab. Cari kecerunan bagi S ke R. Ya, kamu jangan down. Soalan SPM tak semestinya form 2 tak boleh buat. Soalan SPM ada je soalan form 1 masa SPM. Dia boleh je buat. Okey, boleh ke masing-masing cuba buat soalan ni? Mana orang? Jelas boleh ke try buat soalan ni? Boleh. Okey. Boleh. Okey, Hakimi ada soalan tu. Kenapa tu Hakimi? Tak ada. Cikgu tunggu Okey, cikgu tunggu Tandas kejap Okey, sepanjang buat siapa yang nak tanya soalan boleh tanya Tanya je insya-Allah. Kalau cikgu boleh jawab, cikgu jawab. Naura boleh jawab tak tu Naura? Boleh. Okey, cuba Cikgu nak tanya Zulfa boleh cuba jawab tak tu Zulfa? Boleh. Okey, baik. Ada sekolah SM, ada ke sekolah khusus lagi? Saya. Oh, siapa tu nama tu? Ke yang tadi? Anak Cikgu Ayu ni Siapa tu? Kita berkenalan sikit. Khusus SMKA. SMKA Kuantan. Okey, dah siap sign kat cikgu Cikgu nak tengok siapa power buat ni. Jangan down tau bila kita jawab dah dapat soalan yang orang kata aras kena berfikir, kita kena cari idea. Macam mana nak selesaikan. Yang tu cikgu cuba buat sekarang ni.
Okey, cikgu bagi masa 3 minit tau. 3 minit. Irfan ada soalan ke Irfan? Oh tak, saya dah siap. Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi. Putri dapat jawab tak tu Putri? Akil dapat jawab tak Akil? Alamak, Akil lag ke? Afiq Raza boleh dengar suara cikgu Afiq? Boleh. Okey, Afiq dapat jawab Afiq? Masih tengah buat cikgu. Masih tengah buat. Okey. Okey, 1 minit lagi tau. Nanti kita jawab sama-sama. Kita jawab sama-sama. Tak pun cikgu bagi hint. Nanti cikgu bagi hint. Wow, Adian dah dapat jawab. Bagus. Apa nama ni? Oh, An-Nur Izzati. Okey. Nanti cikgu cek. Bagus. Betul lah tu An-Nur. Bagus. Yang pertama dapat hari ni. An-Nur Izzati. Okey. Cikgu tunggu lagi. 1 minit je tau. Cikgu tunggu. Cikgu, saya tak tahulah nak buat sebab tak ada gambar rajah. Tak ada gambar rajah, kita kena buat. Okey. Okey, jadi habis dah masa. Ada yang cakap kat cikgu, ramai WhatsApp cikgu. Cikgu, saya tak ada idea, saya tak tahu sebab tak ada gambar rajah. Tak apa. Cikgu mula selesaikan. Kita selesaikan sama-sama. Okey, boleh ke cikgu mula buat dekat depan? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Bila kita dapat soalan macam ni, dia nak bagi senang sikit nak nampak, kita buat graf kita. Kita tak payah buat cantik-cantik, kita buat graf kita biasa-biasa sahaja. Tapi untuk kamu, cikgu cubalah buat secantik yang boleh. Okey, jadi ini adalah kita punya graf. Cikgu buat kita punya graf. Sekejap, cikgu nak bagi nampak. Okey, ni kita punya graf. Okey, sekarang titik P 4, 6. X dia dekat 4, Y dia dekat 6. Ini kalau kamu rasa payah sangat buat gambar rajah sendiri. Buat graf tu sendiri. Contoh X kita 4. 1, 2, 3, 4. Okey, dia jatuh dekat 4. Y dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sini kita akan nampak titik P. Titik P dia jatuh pada Y6 dan X4. Ini adalah kita punya koordinat untuk P, iaitu 4,6. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Baik. Sekarang cikgu selesaikan pula koordinat Q. Koordinat Q ni 2, 1, 2. X dia 2.
koordinat Y dia negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Jadi, untuk koordinat Q, cikgu tunjuk satu-satu. X dia 2, okey cikgu panjangkan 2. Kemudian Y dia negatif 2, okey cikgu panjangkan. Jadi, dekat sini koordinat Q dia dekat sini. Ini koordinat Q, Q sama dengan 2, negatif 2. Akhir sekali, R. Dekat sini X dia negatif 5. Jadi cikgu sambung. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi bila X dia negatif 5, kita keluarkan X dia negatif 5. Okey, kita dah nampak dah X dia dekat situ. Kemudian kita buat dia punya Y. Y dia adalah 7. Kita bagi nampak. Dekat sini kita akan nampak 7 dekat atas ni. Jadi kita akan tarik untuk koordinat titik R. Jadi untuk koordinat titik R, kita akan dapat R negatif 5,7. Cikgu buat kat atas. Okey. Koordinat R adalah negatif 5,7. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi ingat, daripada tak ada gambar rajah, kita sendiri yang kena buat gambar rajah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok terletak pada satah kat atas. Okey. S ialah titik tengah antara P dan Q. Jadi dekat sini, titik tengah P dan Q. Mana P, mana Q? Tengok garisan cikgu buat warna hijau. PQ. Tak apa, tak nampak cikgu buat tebal. Okey. Ini garisan ni warna hijau ni adalah PQ. Untuk titik tengah, ingat balik formula titik tengah. Formula koordinat. Formula koordinat untuk mencari titik tengah. Titik tengah antara PQ. Formula titik tengah X1 tambah X2 bahagi 2, koma. Y2 tambah Y1 bahagi 2. Jadi titik tengah PQ ni kita dapat titik S. Ni kita nak cari titik S. Apa Afiq? Sangkut? Salah apa ni? Salah formula. Salah formula. Tu. Salin tau. Salah formula. Okey. Okey, jadi X1, X2 nak dapat kat mana? Ambil je mana-mana. Kalau kamu set P ni sebagai koordinat pertama, ni akan jadi X1, ni Y1. Ni akan jadi X2, Y2. Sekarang bila kita nak cari X1, ni X1 kita 4. Kita masukkan 4 tambah X2. X2 kita 2. Kita dapat 2 per 2. Koma, itu baru koordinat untuk X. Koordinat untuk Y. Kita ambil Y1 ke Y2 tak kisah. Okey, jadi dekat sini, yang ini kamu boleh je terus ambil tau. Kalau cikgu takut kamu confuse, cikgu susun lah. Ini Y1, ini Y2. Okey, Y1 kita 6. Okey, ambil 6. Tambah Y2. Y2 kita negatif 2. Lepas tu bahagi dengan 2. Kita selesaikan titik S. 4 tambah 2 dapat 6 per 2. 6 tambah dalam kurungan negatif 2. Kita dapat 4 per 2. Selesaikan titik S, 6 bahagi 2 kita dapat 3. 4 bahagi 2 kita dapat 2. Jadi titik S sekarang adalah X dia 3, Y dia 2. Jadi dekat sini kita selesaikan. X dia 3, Y dia 2. Jadi apa yang kita dapat dekat sini? Kita dapat titik S. S jatuh dekat sini 3,2. Sekarang, dia suruh cari apa? Dia suruh cari kecerunan S pergi kepada R. Kita bawa pula satu garis lurus, S pergi kepada R. Okey, jadi sampai sini cikgu berhenti. Cikgu nak kamu jawab. Cuba cari kecerunan S pergi kepada R. Dah siap hantar dekat cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh sambung buat. Sampai cikgu dapat koordinat S tu jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Cuba cari sekarang, cari kecerunan. Cari kecerunan. Ni semua salin tau salin. Kecerunan S ke R. Cuba cari dia punya kecerunan.
Agak-agak kalau kecerunan S ke R ni kita pakai kaedah apa? Kita pakai kaedah apa kecerunan S ke R ni? Tak ada orang. Kaedah apa masing-masing? S ke R ni pakai kaedah apa? Koordinat. Iya. Koordinat. Okey, cuba selesaikan. Oh, khusyuk semua. Bagus, bagus, bagus. Okey, selesaikan kaedah koordinat. Dah siap hantar kat cikgu. Okey, yang seterusnya Afiq. Bagus Afiq, pandai. Cikgu dah buatkan dah gambar. Okey, Muhammad Atil. Bagus. Ada negatif. Negatif 5 dengan negatif 3 akan dapat negatif 8. Okey. Naura Safia. Ya, Rai. Ada soalan ke nak tanya? Okey, pandai. Cikgu bagi 2 minit lagi untuk masing-masing selesaikan dia punya koordinat. Assalam cikgu. Untuk kecerunan. Okey. Pandai. Sama-sama. Pandai. Okey, bagus. Hantar kat cikgu 1 minit lagi. Okey, bagus. Pandai. Okey, Putri Irdina. Okey, bagus. Pandai. Alisha Damia. Bagus. Pandai. Ya, Alia Insyira. Pandai. Okey, bagus, 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 bagus. Elnur. Okey, bagus. Pandai. Okey, jadi yang dah siap boleh je terus hantar dekat cikgu. Okey, jadi kita akan selesaikan dekat depan. Cikgu akan tunjuk. Cikgu tak boleh assume semua orang dapat. Cikgu kena juga tunjuk. Cikgu tak boleh. Okey, bagus. Kita pindah terus. Tak boleh. Kalau dengan cikgu, cikgu memang akan tunjuk. Walaupun ramai dah dapat. Sebab cikgu tak nak seorang pun tercicir. Okey, jadi kita pergi kepada kaedah koordinat. Ingat balik formula-formula kaedah koordinat. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita sendiri yang setkan mana satu koordinat pertama dan mana satu koordinat kedua. Sebagai contoh, cikgu buat R koordinat pertama, X1, Y1. Koordinat kedua, cikgu buat S, X2, Y2. Ada yang buat S koordinat pertama. Ada yang buat S koordinat kedua. Tak ada masalah. Cikgu dah terang dah yang tu semalam. Mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua dikira betul. Yang penting masukkan nilai dengan betul. Jadi dekat sini kita tengok Y2. Y2 kita 2. Tolak Y1. Y1 kita 7. Per X2. X2 kita 3. Tolak X1 kita negatif 5. Selesaikan 2 tolak 7. 2 tolak 7 kita dapat negatif 5. 3 tolak 5 dia akan jadi 8. Okey, untuk jawapan kecerunan, untuk jawapan kecerunan, cikgu syorkan kepada semua
Cikgu syorkan kepada semua pakai fraction, pakai pecahan. Boleh, boleh. Contohlah, contohlah masing-masing kan. Negatif 5/8. Kita dah dapat negatif 5/8. Sekarang cikgu ajar kamu. Ada yang bagi jawapan dalam keadaan perpuluhan. Negatif 5/8. Bila kita tekan negatif 0.625. Kalau cikgu ajar kamu supaya kita pakai nombor perpuluhan. Ada orang dia akan bundakan. Bila kita bundakan negatif 0.6, kita bundakan kan, kita akan dapat negatif 0.6. Negatif 0.6 kita tukar kepada fraction jadi apa? Cuba jadi apa agak-agak? 1. Jadi berapa? Negatif? Negatif 1. Negatif 0.6 jadikan kepada fraction jadi? 3/5. 3/5. Jadi bila kita bundakan kepada fraction, ramai orang bila bunda kepada fraction dia nampak nombor tu banyak. Ada 6, ada 2, ada 5. Dia ambil 0.6 je. Salah. Sebab apa salah? Kita compare kan. Negatif 3/5 jawapan negatif 5/8. Jadi, ingat ni cakap cikgu. Bila bahagian kecerunan, kita ambil jawapan dalam keadaan fraction. Fraction ada 2. Tak wajar dengan wajar. Kita jadikan dia tak wajar. Biar je nombor atas tu besar. Kalau dia dah macam ni, okey, tak ada masalah. Tapi kalau 1, 2/3, dekat sini cikgu prefer kat kamu cuba bagi jawapan dalam keadaan tidak wajar. 3. Lepas tu 3 tak darab 1, 3. Okey, ya Damia Batrisha ada soalan nak tanya? Siapa angkat tangan? Tanya je. Okey. Ada ke soalan nak tanya? Okey. Okey, jelas ke semua soalan yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Kita kan dah duduk asrama, SBP, MRSM, SMKA, semualah. Jadi kita kena power bab ni. Kita kena power bahagian ni. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan yang seterusnya. Okey, soalan SPM 2008. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 2. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Kelas hari ni tak macam kelas malam dah. Siapa main-main kelas malam, dia susah nak buat kelas yang hari ni. Sebab tu, kita kalau boleh, follow cikgu. Contoh esok kan, esok cikgu dah masuk bab baru. Hari ni bab berapa? Maksudnya lepas ni kita masuk bab baru. Kelas esok tu kena fokus betul-betul. Sebab kelas yang akan datang, cikgu akan cari soalan-soalan macam ni. Okey. Jadi boleh cuba buat, cari nilai H. Cuba selesaikan. Ada soalan, ada masalah, boleh terus tanya je cikgu. Boleh terus bagi tahu. Kalau malu, tanya dekat WhatsApp. Okey. Damia Kristina. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Okey, cikgu nak tanyalah. Setakat yang cikgu buat soalan-soalan kat depan ni semua jelas ke? Jelas. Okay. Bagus. Cikgu, macam mana nak dapat nilai H? Okey. Nak dapat nilai H, kita kena tengok. Ada yang tanya cikgu, macam mana nak dapat nilai H? Kita kena tengok dekat sini. Dia masih lagi kecerunan. Bila dia masih lagi kecerunan, kita kena ingat kecerunan tu ada kaedah. Jadi dekat sini cikgu akan pakai kaedah. Kaedah apa agak-agak yang paling sesuai dekat sini? Siapa boleh bagi tahu? Koordinat. Pandai. Kita dah dapat kaedah koordinat. Kaedah koordinat M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kecerunan tadi kita cari kecerunan. Sekarang dia dah bagi ke nilai kecerunan tu? Cikgu nak tanya, dia dah bagi ke nilai kecerunan? Dah. Jadi kamu kena gantikan 3/2 dalam M. 3/2 sama dengan Y2 tolak Y1
per X2 tolak X1. Sekarang cuba selesaikan nilai H. Cikgu dah bagi sampai situ tu. Begitu. Jawapan untuk soalan 2. Okey, ada yang dah dapat. Bagus. Bagus. Pandai. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Cikgu, apa jawapan dia, cikgu? Jawapan dia, kita pergi dekat soalan ni. Kita tengok. Jawapan dia adalah 11. Cuba cek. Dapat tak? Kalau dah dapat, dah yakin, hantar je kat cikgu. Okey, bagus. Ni yang tadi ya. Okey, Aris. Sama-sama. Okey. Ada soalan tanya je tahu. Nak tanya apa-apa. Okey, bagus. Ya, bagus. Pandai. Cikgu boleh ulang tak cara cari H? Cara cari H cikgu tak bagi lagi. Cikgu tak bagi lagi. Cikgu cuma keluarkan persamaan tu. Cikgu keluarkan persamaan ni. Cikgu nak tengok kamu masukkan nilai. Kalau cikgu masukkan ni, kamu terus dapat. Ni, masukkan dalam formula. Masukkan nilai koordinat dalam formula. Sebab kalau congak boleh dapat juga. Saya buat H tu jadi 11 terus. Okey, bagus. Oh, power. Macam ni ke cikgu? Okey, bagus. Baik, 11 tolak 1. Iya, bagus. Betul. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Pandai. Okey, semua habis sudah masa yang diberikan. Boleh ke cikgu cuba selesaikan dekat depan? Boleh. Okey, seorang. Boleh. Okey, baik. Jadi, masing-masing yang tengah buat, yang tengah mencuba, yang dah dapat, ambil je gambar hantar dekat WhatsApp cikgu. Okey, jadi dekat sini, kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham tentang kecerunan ni, iaitu kecerunan ada 3 kaedah. Jadi sekarang ni kita pakai kaedah koordinat. Bila kita pakai kaedah koordinat, kita keluarkan kaedah koordinat. Yang cikgu nak bagi tahu kamu sekarang ni, bukan semua soalan Y2 tolak Y1, S2, S1 cari kecerunan. Ada soalan dia dah bagi nilai kecerunan, tapi dia tak bagi nilai koordinat. Ada. Jangan pelik pula kalau kamu jumpa. Jadi sekarang kita dah ada nilai kecerunan kita, dia dah bagi 3/2. Jadi sebab itulah cikgu masukkan 3/2 dalam nilai M. Cikgu gantikan nilai M jadi 3/2. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey. Sekarang X2, Y2, X1, Y1, mana satu? Kita sendiri yang tetapkan. Kita sendiri yang setkan. Okey, contoh cikgu ambil K ni sebagai koordinat pertama. Bila cikgu ambil K sebagai koordinat pertama, dia jadi X1, Y1. Okey, L jadi koordinat kedua. Dia akan jadi X2, Y2. Masukkan nilai-nilai tu ke dalam formula yang cikgu bagi. Bukan cikgu bagi. Tu formula koordinat. Formula kaedah koordinat. Okey, kita buat sama-sama. Okey, jadi
Cikgu pergi. 3/2 sama dengan Y2. Mana Y2? Y2 kita H. Cikgu masukkan H. Tolak Y1. Y1 kita -1. Bila kamu nak masukkan sesuatu nombor ada negatif, pastikan buat kurungan -1. Per dengan X2. X2 kita dapat 6. Tolak. X1 sama juga ada negatif. -2 dekat situ. Letak kurungan -2. Cikgu selesaikan. 3/2 sama dengan H. Tolak-tolak jadi tambah 1. Bahagi 6 tolak 2. Ini kamu boleh tekan kalkulator. Kalau kamu tak nak tekan kalkulator, tolak-tolak jadi tambah. 6 tambah 2 dapat 8. 8 ni bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 3/2 darab 8 sama dengan H tambah 1. 2 boleh potong. 2 bahagi dengan 8 dapat 4. 4 darab 3 kita dapat 12. Sama dengan H tambah 1. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu, bila positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif Negatif. pindah jadi negatif. Pandai. 12 tolak 1 sama dengan H. 12 tolak 1 dapat 11. Jadi inilah nilai H dia. Ini jawapan untuk H. H sama dengan 11. Jadi kamu jangan pelik. H sama dengan 11. Jadi inilah soalan yang cikgu tunjuk bila dia tak bagi nilai kecurunan. Dari awal kelas tadi cikgu dah tunjuk kat kamu cari kecurunan, cari kecurunan, cari kecurunan, cari kecurunan. Tapi sampai dekat soalan sini cikgu nak tunjuk dekat kamu, kadang-kadang kecurunan tu dah diberi. Cuma kita kena cari titik koordinat ataupun jarak. Jelas ke semua contoh yang cikgu terang dekat depan? Jelas. Jelas. Bagus. Okey, bagus. Okey, ingat. Kita jangan biasakan dah soalan senang kita dah jawab. Okey, kita tinggal. Tak. Jangan macam tu. Sebab apa? Sebab bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, kita jadi confused. Kalau cikgu habis terus, hari ni cikgu terus langkah pergi bab lain. Bila kamu nak jawab soalan macam ni? Bila lagi kamu nak jumpa soalan macam ni? Nanti akan datang cikgu, kamu dah tak belajar dengan cikgu, tiba-tiba kamu jumpa. Rasa dah belajar. Tapi kenapa tak boleh buat? Sebab kita tak cuba kepelbagaian soalan. Soalan boleh kona. Kita belajar straight. Tapi dia boleh kona. Macam itulah. Itulah kehidupan. Okey. Habis dekat situ. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okey, kita cuba sama-sama. Jadi, fokus dan teruskan jawab. Sebab tu cikgu nak bila kita dah masuk kelas, pertama sekali kita luruskan niat kita, betulkan niat kita. Pastikan aku datang ni nak belajar. Okey, sediakan kertas, sedia pensel, kacang kat tepi, air extra jos kat tepi. Barulah sedap sikit minum extra jos sambil belajar. Tak gerau je. Itu ikut kamu lah. Air kosong pun boleh. Okey, habis dekat situ. Cikgu pergi kepada soalan di bawah. Kita pergi kepada soalan di bawah. Okey semua. Jadi, dekat soalan di bawah. Soalan di bawah kepada soalan nombor 1. Kamu kena faham. Semua soalan yang cikgu bagi hari ni, semua soalan yang berfikir. Semua soalan yang berfikir. Okey. Jadi, kita akan cuba buat soalan ini. Raja menunjukkan. Okey. Cikgu susun kejap nak bagi nampak. Okey, semua buat soalan ni. Cikgu bagi masa. Tengok dulu. Cikgu bagi masa 4 minit dulu. Okey. Sekarang boleh ke masing-masing cuba buat soalan ni? Boleh. Okey, cuba buat. Cikgu tunggu. Cari idea. Jangan malas berfikir. Jangan malas berfikir. Cari idea. Tak tahu, tanya cikgu. Tak tahu, tanya cikgu. Cikgu ada je dekat sini.
Cikgu nak tengok berapa ramai dapat jawab. Cuba tahu semua. Jangan give up awal tahu. Kalau tak tahu, bagi tahu cikgu tahu. Jadi bila kita dah selalu buat soalan-soalan macam ni, percayalah kita akan rasa, oh senang je rupanya. Tapi nak sampai situ, jangan malas. Kita kena usaha. Okey, siapa yang nak tahu ataupun tak dapat, bagi tahu cikgu Cikgu macam mana nak buat? Okey, cikgu tunjuk macam mana nak buat. Yang pertama sekali, kita nak cari, cikgu bagi hint. Cikgu bagi hint. Pakai Pythagoras theorem. Nak selesaikan ni, semua orang kena tahu tentang Pythagoras theorem. Okey. Ada yang tanya Cikgu, saya tak faham lah. Okey, cikgu tunjuk. Cikgu bagi hint Cikgu bagi hint. Okey, cikgu bagi hint dekat sini. Rajah menunjukkan 2 garis lurus. Cikgu bagi hint tau. Bagi hint. Cikgu tak buat sampai habis tau. Okey. Rajah menunjukkan 2 garis lurus. J ke M dan K ke N. J, M. Cikgu buat garis warna biru. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit tengah tengok ke? Hint cikgu? Ya. Okey, baik. J, M. Cikgu buat yang warna biru. Lepas tu, J, K ke N. K ke N cikgu buat yang warna hijau. Okey, diberi bahawa K ke N. Dekat K ke N, jarak K pergi kepada N, kita tengok jarak bukan keturunan tau, kamu kena faham. K pergi kepada N adalah 13 cm. Okey, habis kat situ. Okey. K ialah titik tengah O ke J. K ialah titik tengah O ke J. Agak-agak K ke N, silap. O ke J ni, dia dah bagi jarak O ke J berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Jarak O ke J berapa? 10. Jadi K ni midpoint. Jadi bila midpoint, berapa jarak K? 5. 5. Jadi dekat sini kita akan dapat jarak K ke O adalah 5. Jadi bila kita dah dapat jarak tegak, dekat K, koordinat dia adalah X dia jatuh dekat kosong. Jadi kita letak kosong. Y dia jatuh dekat nombor berapa? Y dia jatuh kat nombor berapa? 5. Nampak ni? 5. Kalau dekat K, kan J ni 10. Jadi, koordinat dia adalah 0, 10. K, dia jatuh dekat 5. Y dia, ni X. X dia 0. Y dia jatuh dekat 5. Sebab apa kita boleh dapat nilai Y tu? Sebab kita tahu jarak dia 5. Sekarang, kita nak cari nilai koordinat N. Koordinat untuk N. Macam mana kita nak dapat koordinat N? Yang pertama sekali, kamu kena cari jarak yang belah bawah. Bila kamu cari jarak yang belah bawah, baru kamu dapat koordinat X dia. Dan kamu kena faham, X dia kita tak tahu, tapi kita tahu Y dia berapa kalau untuk N. X dia kita tak tahu. Ya, 0. Macam mana nak tahu nilai X? Kamu kena cari dulu jarak yang warna biru tu. Macam mana nak cari warna biru? Kena buat Pythagoras theorem. Jelas ke sampai situ penerangan cikgu? Boleh faham? Okey. Okey, ada yang nak tanya lagi? Nak cikgu terangkan lagi ke? Boleh bagi tahu cikgu? Tak ada.
Amin. Kenapa Amin? Amin ada soalan ke angkat tangan tu? Dennis Syafiq. Ya, Dennis Syafiq. Angkat tangan. Ya, kenapa? Cikgu terangkan semula. Ha? Terangkan semula. Terangkan semula. Boleh. Okey. Untuk siapa yang dah faham, boleh terus proceed. Siapa yang tak faham penerangan cikgu, cikgu akan terangkan semula. Okey. Jadi, tengok. Tengok cikgu terangkan slow-slow. Yang pertama, ni soalan kita. Rajah menunjukkan dua garis lurus J ke M. J ke M yang warna biru. Habis kat situ. Warna biru. Cikgu petakkan warna biru. Dan garis lurus K ke N, cikgu buat dia yang warna hijau. Okey, garis lurus K ke N yang warna hijau. Diberi bahawa K ke N adalah 13 cm. Cikgu keluarkan. Ini K ke N ni jarak dia adalah 13. Jadi bila cikgu dah keluarkan 13, cikgu buat bentuk segitiga. 13 cm. Okey, habis dekat situ. Kemudian cikgu dah terang dah sampai sini. K ke N 13 cm. Dan cikgu sambung sampai sini. Dan K ialah titik tengah O ke J. O ke J adalah dekat sini. Ini O, ini J. Jadi jarak O ke J ni dia dah bagi 10. O ke J adalah 10. Bermakna O ke K adalah 5. Sebab itulah cikgu dah dapat jarak dia 5. Okey, Daniel Syafiq, jelas ke sampai situ? Jelas. Okey. Jadi cuba selesaikan jarak yang belah bawah. Kamu boleh pakai kaedah segitiga. Tak ada lagi orang pakai kaedah segitiga. Yang ni boleh pakai kaedah segitiga. Dapat jarak belah bawah, pakai kaedah segitiga, terus dapat dia punya kecerunan. Kalau siapa-siapa ada nak tanya, tanya je tau. Cikgu, betul ke jarak O ke N tu 8? Okey, kamu kena buat Pythagoras theorem. Buat Pythagoras theorem. Yang tak tahu Pythagoras theorem, cikgu bagi formula. Cikgu bagi formula. Formula Pythagoras theorem ni bab 13 form 1. C A B. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Itu. Kena pakai formula tu. Macam ni ke cikgu? Ya, pandai. Betul. Okey, untuk yang ragu-ragu jawapan, kita cek jawapan dia. Jawapan dia 5/12. Siapa yang dah dapat 5/12, hantar je dekat cikgu. Tu betul lah tu. Ini jawapan. Jawapan untuk soalan 3. Ya, pandai. Bagus. Jadi positif. Kalau negatif menurun. Positif sebab dia menaik. Gitu. Cuba buat cikgu bagi masa 2 minit, 3 minit, 2 minit lah, 2 minit. Ya, pandai. Bagus. Macam ni ke cikgu? Ya, betul. Ya, bagus. Okey, cikgu tunggu lagi. Cuba buat. Silap tu. Silap. Dia positif. Bagus. Macam ni ke cikgu?
Ya, pandai. Bagus, bagus, bagus. Ramai je dapat jawab. Mana ada? Bukan, bukan, bukan. Hasil Pythagoras theorem dia tu ikut formula yang cikgu bagi. Nanti cikgu tunjuk. Okey. Okey. Alisha Damia. Alisha dapat tak Alisha? Hilang. Siapa yang tengah angkat tangan ni? Ada orang. Ifa Zulaika. Ifa Zulaika dapat tak tu? Dapat cikgu. Okey, bagus. Cikgu nak tanya ni. Naurah Iman. Naurah Iman dapat tak Naurah Iman? Mana Naurah ni? Tak faham lah cikgu. Mana tak faham. Yang mana tu? Thank you for your message. Alamak. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Ya, betul. Pandai. Okey, jadi habis sudah masa yang sekarang Assalamualaikum cikgu. Saya Nur Adriana Alisa. Baguslah, ramailah dapat. Cikgu tak sampai tak larat nak tik-tik. Lebih 50 orang WhatsApp cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan dia punya jalan kerja. Okey, boleh ke cikgu mula buat? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Sepanjang cikgu buat jalan kerja ni, salin tau. Jangan tak salin. Okey, kita tengok kepada sampai dekat sini jelas. Sampai yang cikgu keluarkan segitiga ni boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Sampai cikgu keluarkan segitiga ni boleh Kalau ada soalan nak tanya, tanya. Tanya. Jangan malu-malu. Okey, jadi dekat sini kita gunakan Pythagoras theorem. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C tu apa? C tu yang tegak dekat atas. Yang tegak dekat atas tu apa? Yang serong tu 13. Jadi kita masukkan 13 kuasa 2. Sama dengan A. A tu dekat belah bawah. Jarak O ke N. Jadi cikgu letak O N kuasa 2. Tambah B. B ni dekat K ke O. Jadi kita dapat 5. Jadi untuk B kita dapat 5 kuasa 2. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. 5 positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. 13 kuasa 2 negatif 5 kuasa 2 sama dengan O N kuasa 2. Okey, sekarang 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Tekan kalkulator dapat berapa? 104. Okey, 144. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi apa? Punca kuasa. Okey, punca kuasa. Sekarang tekan punca kuasa 144 dapat berapa? 12. 12. Jadi jarak O ke N adalah 12 cm. Kan cikgu dah buat segitiga ni. Pakailah kaedah segitiga. Kaedah segitiga. Dekat kaedah segitiga, formula kecerunan M sama dengan Y per X. Y kita kan 5, X kita kan 12. Jadi kita terus dapat 5 per 12. Kalau kamu pakai kaedah kecerunan,
kalau kamu pakai kaedah pintasan pun dapat 5/12. Kalau kamu pakai kaedah koordinat pun 5/12. Jadi cikgu ambil yang paling mudah. Cikgu kan tengah cari segitiga. Bermakna ni segitiga kita. Bermakna cikgu terus pakai kaedah segitiga. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Lah. Okey, boleh. salin. Salin. Semua orang kena salin. Semua orang kena salin. Yang tak faham bila kita salin, kita boleh rujuk balik. Yang salah buat correction. Okey, jadi kalau kamu pakai kaedah lain pun still akan dapat 5/12. Jangan pening-pening yang tu. Okey. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp. Kau ada soalan dekat WhatsApp. Kita dah nak habis dah ni masa tau. Jadi cuba manfaatkan. Cuba manfaatkan. Okey. Cikgu, Jelaskan. Ya? Ada soalan? Ya, Ikhwan, ya? macam mana kita nak tahu nak guna formula yang mana? Macam mana kita nak guna formula yang mana? Bila, maksudnya formula Pythagoras theorem, formula ke kaedah? Kaedah dia. Oh, kaedah. Kaedah. Kalau Ikhwan nampak, dia... okey, Ikhwan suka kaedah mana? Paling senang kaedah mana Ikhwan suka? Koordinat. Koordinat. Okey, kalau cikgu pakai kaedah koordinat, boleh Ikhwan, tak ada masalah. Okey, tapi kalau kaedah koordinat, cikgu kena cari koordinat dekat N dengan koordinat dekat K. Betul tak Ikhwan? Okey, koordinat dekat K, dekat sini kita dapat X dia kosong. Y dia 5, 0,5. Okey, koordinat dekat N. X dia berapa? Kalau ni 12, X dia berapa Ikhwan? Di ke belakang. Kalau dia ke belakang, positif 12 ke negatif 12? Negatif. Ya, negatif 12. Y dia berapa Ikhwan? 5. Salah. Kat N. Dekat N. Dia tepat-tepat dekat garisan ni. 12. Negatif X dia 12. Y dia? 10. Salah. Ni N ni. N ni. Koordinat N ni. Y dia apa? Y dia? Y dia jatuh dekat kosong. Jadi kita letak kosong. Sampai situ jelas ke Ikhwan? Okey, jelas. Okey, ni X1, ni Y1. Okey, kita buat ni X2, ni Y2. Okey, masukkan kaedah koordinat. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kita pergi Y2. Y2 kita kosong. Tolak Y1. Y1 kita 5. Per dengan X2. X2 kita negatif 12. Tolak X1 kita kosong. Kat sini kita selesaikan. Kosong tolak 5 dapat negatif 5. Negatif 12 tolak kosong dapat negatif 12. Dekat sini negatif dengan negatif dapat apa? Negatif dengan negatif dapat apa? Positif. Jadi dekat sini jawapan kita dapat 5/12. Positif 5/12. Jadi tak kisah. Yeay, betul. Tak kisah nak pakai kaedah segitiga ke, kaedah koordinat ke, sama je. Cuma kaedah koordinat masukkan koordinat yang betul. Habis dekat situ. Okey, semua jelas ke ni? Nak dengar sikit suara, jelas ke? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, jadi kita ada lagi 9 minit. Kita akan pergi kepada okey, kita pergi kepada soalan ini. Cikgu nak pergi kepada soalan ni. Okey, jadi ini jawapan dia negatif 12. Okey, cikgu bagi masa. Ni soalan terakhir dah. Tak ada soalan kecerunan dah lepas ni. Kecuali kalau kamu buat latihan dan tanya dekat cikgu, cikgu boleh jawab lah. Kalau dekat kelas kita esok, kita dah masuk bab baru dah. Okey, jadi soalan yang terakhir ni cuba selesaikan. Cuba buat.
Cikgu tolong, jangan risau. Cikgu tolong. Yang penting kamu mencuba. Okey, jadi selesaikan soalan ni. Cari pintasan X bagi garis lurus EF. Okey, cuba buat. Senang je, senang je. Boleh ke cuba buat ni? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, baik je. Okey, cikgu bagi masa 3 minit je. Siapa ada soalan, WhatsApp je cikgu tak pun nak tanya terus pun boleh. Cikgu boleh bagi hint tak dekat pintasan X? Okey, nak hint. Tak ada masalah. Okey, nak hint. Nak hint dia, kita ada 3 kaedah. Cikgu nak soal kamu, bila dia minta pintasan X, kita kena pakai kaedah apa? Pintasan. Ya, kita pakai kaedah pintasan. Jadi, kaedah pintasan, formula kaedah pintasan untuk mencari kecerunan M sama dengan negatif dekat atas pintasan Y. Nilai pintasan Y dekat belah bawah pintasan X. Okey, jadi dekat sini M, kecerunan dia dah bagi ke belum? Dah. Jadi nilai kecerunan ni negatif 1/4 terus masukkan ke dalam M. Negatif 1/4 sama dengan. Okey, sambung selesaikan. Sambung selesaikan. Cikgu, jawapan dia apa? Jawapan dia, kejap cikgu tengok. Jawapan dia negatif 12. Jawapan dia negatif 12. Okey, bagus. Ada yang dah hantar kat cikgu. Bagus. Pandai. Hakimi. Hakimi dapat buat, Hakimi? Dapat. Okey. Bagus. Pandai. Waalaikumsalam. Ya. Ya, bagus. Pandai. Macam tu lah. Okey, bagus Alia Kaisara. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa. Cikgu, saya dapat macam ni. Lepas tu start. Oh, start. Tak apa, cikgu tunjuk. Tak apa, cikgu tunjuk. Jangan risau. Ini main dengan algebra. Ya, betul. Bagus. Ya, pandai.
Okey. Okey. Jadi tepat pukul 2.27 cikgu tunjuk tak apa, tak boleh jawab, jangan minta maaf lah, tak boleh jawab, cikgu okey je lah. Bila kita tak boleh jawab tu maksudnya kita perlukan latihan. Kita tak buat salah apa-apa pun. Bila kita tak boleh jawab, itu bukan salah, tu bukan satu kesalahan. Satu kesalahan tu adalah bila kita tak cuba jawab. Tu beza. Orang tak cuba jawab, ya tu salah. Tapi kalau kita dah cuba jawab, tapi kita tak dapat, itu tak salah. Sebab apa? Tak ada orang betul dalam dunia ni kalau dia tak mencuba. Step pertama nak tahu dia betul ke tak nak dia kena cuba. Okey. Habis dekat situ, kita pergi kepada soalan di depan. Dah nak habis dah kelas kita. Okey, boleh cikgu proceed kepada soalan di hadapan? Boleh. Okey. Boleh. Okey, baik. Sekarang dia nak cari pintasan X. Pintasan X dia dekat sini. Pintasan Y dekat sini. Untuk pintasan Y, kita punya jawapan -3. Terus masukkan -3. Ni negatif. Ini pintasan X, cikgu buat PX. PS10, PS0. Okey, sorry. Negatif dengan negatif dia jadi positif. 1/4 sama dengan 3/PX. Okey, jadi dekat sini kita dah dapat macam ni. Okey. Sekarang ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Darab. Darab. Yang bahagi untuk dipindahkan hanya belah bawah. Kamu tak boleh pindahkan 3. Sebab apa? 3 dia tak pindah jadi darab. Yang boleh pindah bahagi jadi darab ni hanyalah nombor bawah. Jadi bila kita nak selesaikan, kita nak cari pintasan X tu, kita kena pindahkan PX. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. -1/4 darab PX sama dengan 3. Okey. Habis dekat situ. Cikgu bagi cara mudah. Ni darab pula pindah ke sebelah. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Jadi -1/4 ni kita bawa pindah ke sebelah. Pintasan X. Kita buat 3 bahagi dalam kurungan -1/4. Kamu tekanlah kalkulator. Cikgu dia ada kaedah darab silang lah. Boleh guna darab silang ataupun boleh guna kaedah ni. Cikgu ajar dua-dua. Jangan risau. Okey. Jadi kalau kamu tekan kaedah ni, kamu akan dapat jawapan dia -12. Ni jawapan dia -12. Satu lagi cara. Tengok kepada yang warna. Ini adalah cara darab pindah jadi bahagi. Bahagi pindah jadi darab. Satu lagi cara cikgu ajar. Menggunakan darab silang. Darab silang. Darab silang hanya boleh dibuat apabila dua-dua pecahan dalam keadaan pecahan. Kiri pecahan, kanan pun pecahan macam ni. 4 darab 3, kita dapat 12. Pintasan X darab -1, kita dapat negatif PX. Negatif, ini kita bukan cakap negatif jadi positif. Sebenarnya dia adalah -1. -1 ni darab pindah ke sebelah dia jadi 12 bahagi -1. Jadi PX kita dapat jawapan dia -12. Ini kaedah darab silang cikgu ajar kamu. Dan ini adalah kaedah darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. 2 cikgu tunjuk. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi dah nak habis dah kelas kita untuk hari ni. Cikgu harap jelaslah semua yang cikgu tunjuk daripada awal kelas sampailah hari ni. Okey. Jadi nanti kalau kamu ada masa, kalau kamu komenlah sikit kat Facebook Cikgu Faris. Komen macam mana cikgu mengajar, bagi orang kata bagi semangat sikit. Okey semua, sampai situ saja untuk hari ni. Sudah pukul 2.30.
Selamat tengah hari, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, sama-sama. Okey.